Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mira Delaila binti Johan daripada ISMP Matematik. Hari ini saya akan terangkan tentang pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan mari pula kita baca dan mendalami falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1996 Akta Pendidikan 1996 mewartakan perubahan falsafah pendidikan negara kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai bentuk pendidikan, proses pendidikan dan matlamat pendidikan. Mari kita bincang pula tentang model konseptual falsafah pendidikan kebangsaan. Model konseptual adalah untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat yang terbahagi kepada empat, iaitu intelek, jasmani, emosi dan rohani. Yang pertama, mari kita lihat potensi intelek. Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikiran seperti berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Bagaimana pula dengan potensi rohani? Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani penting bagi melahirkan individu akhlak mulia, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, menyedari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta. Bagaimana pula dengan emosi? Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Emosi mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ialah potensi jasmani. Potensi jasmani pula merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia seperti melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, menggunakan dan memanfaatkan tenaga untuk berdikari dan menggunakan tenaga fizikal untuk kepentingan semua. Mari pula kita bincangkan tentang proses pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Proses pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan terbahagi kepada empat bahagian, iaitu proses pelaksanaan secara menyeluruh, iaitu bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan, sebaliknya dihubung kaitkan, iaitu diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Yang kedua ialah proses pelaksanaan secara bersepadu, iaitu peningkatan dan perkembangan merangkumi empat aspek, iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Dan yang ketiga pula ialah proses pelaksanaan secara seimbang, iaitu individu mestilah mempunyai ilmu, sasiah yang baik, percaya pada Tuhan serta mempunyai akhlak yang terpuji. Dan yang terakhir ialah proses pelaksanaan secara harmoni, iaitu keempat-empat aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu diseimbangkan dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dan menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noradillah binti Muhammad Anwar. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan elemen kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen potensi terbahagi kepada empat, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kita pergi kepada elemen potensi pertama, iaitu elemen intelek. Elemen ini boleh dikaitkan dengan ilmu yang bermanfaat, daya pemikiran yang logik dan analitik, daya pemikiran yang kreatif dan inovatif, dan boleh juga disebut sebagai hikmah, iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran. Seterusnya,
elemen rohani. Elemen ini pula boleh dirujuk sebagai kemantapan jiwa, keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada agama dan penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat. Seterusnya, kita beralih pula kepada elemen emosi. Elemen ini pula boleh dikaitkan dengan memupuk kasih sayang, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan serta menekankan tentang perasaan dan tingkah laku terkawal. Seterusnya, elemen potensi terakhir ialah elemen jasmani. Elemen ini berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Itu sahaja sedikit elemen potensi yang dapat saya kongsikan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan adalah suatu usaha berterusan yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memberi penekanan terhadap aspek-aspek seperti pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri, perkembangan sosial, mengeratkan perpaduan, pemupukan nasionalisme, perkembangan bakat dan potensi, penghayatan agama dan nilai murni, perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Pelaksanaan pendidikan seterusnya ialah pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Pendidikan berperanan mengembangkan potensi setiap murid sehingga mencapai ke tahap cemerlang. Usaha ini memerlukan bakat sedia ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan. Dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah, sebaliknya perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Seterusnya, pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan ialah mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Kesemua elemen potensi diperlukan oleh manusia dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupannya. Oleh itu, perkembangan keempat-empatnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana kesemuanya adalah sama penting. Kesemua potensi juga hendaklah dihubung kaitkan antara satu dengan yang lain dan dikembangkan secara bersepadu, bukannya satu persatu. Membangunkan komponen intelek, rohani, emosi, jasmani murid juga merupakan pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu mempunyai kemahiran asas 4, mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Potensi rohani pula dikembangkan bagi membentuk individu yang menyedari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, menyedari dan menginsafi tanggungjawab, memupuk dan membina disiplinkan diri dan membentuk akhlak mulia. Perkembangan emosi pula adalah bagi memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, menghargai serta menilai keindahan dan kesenian. Perkembangan potensi jasmani pula bagi seseorang individu berkeupayaan untuk melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, berusaha meningkatkan daya pengeluaran, menggunakan dan memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, menggunakan tenaga fizikal untuk kepentingan semua, mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif. Pelaksanaan pendidikan yang seterusnya ialah membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberikan perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima, tetapi pada masa yang sama dia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, bertingkah laku baik, sedia membantu orang lain serta prihatin. Akhir sekali ialah pendidikan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap individu perlu yakin wujudnya pencipta yang mencipta manusia dan alam. Hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan terpelihara. Manusia yang dijadikan oleh pencipta adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentadbir alam.
Sekiranya amanah ini diabaikan, boleh membawa bencana yang boleh mengganggu kesejahteraan manusia dan alam. Sekian saja untuk pembentangan kali ini. Assalamualaikum, saya Maswiyah binti Abdul Hamid ingin menerangkan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan dan huraian. Terdapat 5 peranan guru ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, penyelidikan. Yang keempat, perundangan. Dan akhir sekali, pengajaran. Saya akan menerangkan setiap peranan guru ke arah mencapai matlamat FPK. Yang pertama, ketuhanan. Guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah kepada guru ini datangnya dari semua manusia, iaitu ibu bapa, masyarakat dan kerajaan, dan amanah kepada Tuhan. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan itu sebagai suatu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipat gandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik dan sempurna sebagai yang diamanahkan. Dalam mendidik, bentuklah akhlak murid-murid yang menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, profesional. Guru yang profesional adalah guru yang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat menjadikan murid-muridnya beroleh kejayaan dalam hidup dan dapat memberikan ilmu yang terbaik. Yang ketiga, pengajaran. Pengajaran melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai yang saling bergabung untuk melahirkan murid yang cemerlang. Guru perlu menguasai perkara tersebut dan kebolehan untuk menterjemahkan ke dalam amalan yang berkesan. Kemahiran mengajar, komunikasi dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Manakala pengetahuan secara mendalam, meluas dan terkini terhadap konten pedagogi khusus dan kurikulum murid, konteks dan matlamat pendidikan adalah penting. Yang keempat, perunding. Guru adalah pemimpin, membimbing dan mendorong untuk memastikan sentiasa murid yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan pihak atasan yang lain. Sebagai perunding, peranan guru ialah memastikan tiada masalah atau halangan dalam memastikan murid berjaya. Dan akhir sekali, penyelidikan. Guru mestilah sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesionalisme. Penyelidikan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh dalam konteks amalan dalam bilik darjah. Kajian tindakan merupakan salah satu penyelidikan yang boleh guru-guru laksanakan untuk mengenal pasti masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya adalah falsafah pendidikan kebangsaan merupakan pernyataan yang mengandungi perkara-perkara yang mesti menjadi panduan dan rujukan untuk merancang, melaksanakan dan mencapai matlamat dalam pendidikan Malaysia. Secara tersurat, falsafah pendidikan kebangsaan mengandungi 2 ayat dan 69 patah perkataan tentang proses dan matlamat pendidikan yang dilaksanakan. Pernyataan di dalam ayat pertama menjelmakan bentuk dan proses pendidikan yang dilaksanakan, manakala ayat kedua merupakan keberhasilan proses pendidikan tersebut dalam membina rupa wajah rakyat Malaysia, iaitu rakyat yang mempunyai ciri-ciri Walker, E-Walker dan C-Walker. Selain itu, yang mempunyai nilai-nilai
Malaysia yang sedia menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, keberhasilan tersebut bergantung kepada sejauh mana guru-guru sebagai pelaksana dapat memahami dan menterjemahkan hasrat tersebut menerusi peranan yang mesti ditunaikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.